apa yang kita tentangkan. Okey. Jadi kita akan tengok dari segi kesesuaian, ya, kesesuaian dengan sasaran dia. Jadi itulah dia ni, ya. Dan apabila kita pastikan, ya, kesesuaian itu tepat, ya, insya-Allah kita harap, ya, Allah akan mempermudahkan, ya, hidayah tersebut. Jadi pertama saya nak ucapkan tahniah lah kepada Abim Press, ya, kerana telah berjaya, ya, memenangi anugerah buku negara, ya, sebagai Abim, ya, kita merasakan ni satu daripada perkara yang perlu, yang kita patut berbangga, ya, kerana sebagai organisasi dakwah, ya, kita meletakkan ilmu sebagai asas, ya, kepada setiap perbincangan kita, dan apakah perkara yang terbaik sekali untuk menyebarkan ilmu ialah dengan dengan menulis buku, ya. Dan saya juga akan berkongsi, ya, buku-buku, apa buku yang siapa yang kalau berminat, ya, boleh menghubungi saya dan saya boleh hantar salinan buku tersebut. Dan buku-buku ini sebenarnya adalah berasas kepada pembentangan yang saya telah buat selama ini. Dan untuk apa orang kata memastikan ni apa yang saya bentangkan ini tidak akan menjadi sesuatu yang masalah masa depan. Saya ingin menyatakan di sini bahawa kalaulah tuan-tuan melihat, ya, bahawa apa yang saya bentangkan di sini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka terimalah Al-Quran dan As-Sunnah tadi dan tinggalkanlah apa-apa pandangan yang saya telah berikan. Okay, ini adalah satu clause yang kita dapati, ya, kebanyakan ulama, ya, meletakkan dalam preamble buku-buku mereka, ya. Terutama sebagai contoh Imam Syafi'i sendiri telah pernah mengatakan begitu. Jadi elok kita cuba praktis, ya, mengikut para ulama muktabar ni. Jadi Allah berfirman, ya, yang ini kita kena jelas, ya, bahawa setiap orang daripada kita, tak kira lah orang Islam ke, orang kafir ke, orang munafik ke, ataupun orang apa je, Yahudi ke, Nasrani ke, setiap orang daripada kita, ya, sebelum kita dilahirkan ke dunia, ya, Allah telah bertanya kepada kita, qalu bala syahidna, ya, maka bukankah aku ni Tuhanmu? Mereka semua menjawab betul, engkau itu kami menjadi saksi, ya, bahawa perkara tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 172, bahawa manusia itu pada in general, ya, secara amnya telah ready, ya, untuk menerima dakwah. Tetapi mengapa mereka tidak menerima dakwah? Ya, itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan mengapa kadang-kadang kita dapati walaupun mereka mendengar, tetapi kita dapati, ya, mereka juga tidak mendapat hidayah. Jadi mesti ada sebab-sebab yang tertentu. Dan sebab-sebab itu saya cuba uh, buat kajian, ya, terhadap Al-Quran, dan rupa-rupanya ada, ya, beberapa perkara yang kita perlu tahu, ya, dalam kita nak berdakwah ini. Walaupun dari segi kita kata tanahnya itu dah subur, ya, untuk menerima dakwah, iaitu dengan turunnya ayat ini, tetapi kita dapati bahawa kesuburan itu tak cukup, ya. Dia ada lebih lagi yang perlu kita lakukan, ya, bagi memastikan, ya, apabila kita berdakwah, kita tidak hanya setakat berkata-kata saja, dan hidayah itu Allah tak beri, ya, kerana pada dasarnya setiap perbuatan yang kita lihat di dunia ini semuanya adalah dengan keizinan Allah. Maka Allah yang akan menentukan. Tetapi bagaimana kita nak pastikan, ya, bahawa keizinan itu diberi oleh Allah? Yang ini adalah yang sebenarnya tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita itulah dianya sebenarnya. Kalau kita masih lagi tercari-cari, apakah dia tujuan kita yang sebenarnya, ya, hidup di dunia ini? Jadi eloklah kita lihat, ya, dalam perkara ini. Kalaulah kita lihat, ya, bila kita berdakwah kita, we are talking about tiga kumpulan. Yang pertama ialah ciri-ciri da'i itu sendiri. Ya, ada ciri-ciri yang boleh, yang membantu da'i itu, dakwah dia boleh didengar dan boleh diterima oleh orang-orang sasaran dia. Dan sasaran dakwah itu sendiri, ya, kerana kita dapati, ya, bahawa kalau sasarannya itu tidak, ya, apa, ready ataupun tidak mau menerimanya, sebagai contoh yang paling famous sekali yang kita ketahui ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW, di mana dia tak nak terima. Jadi bila dia tak nak terima, ya,
Maka even Rasulullah sendiri pun seorang kekasih Allah dan paling disayangi oleh Allah, tidak dapat dia memberi hidayah itu kepada bapa saudara dia. Jadi berarti ya, bila kita nak berdakwah, kita kena tengok dulu sama ada orang tu minat ataupun tidak. Lagi satu cerita ialah dalam surah Abasa wa Tawalla, di mana kita lihat Allah dah beritahu kepada kita ya bahawa apa yang berlaku ialah seorang yang buta telah datang kepada Rasulullah dan ingin bertanya mengenai Islam. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW telah berpaling dan dia masih continue dengan cuba menarik pembesar-pembesar Quraisy untuk mengikuti Islam. Maka Allah telah menempelak Rasulullah pada ketika itu dalam surah Abasa wa Tawalla bahawa orang ini berminat untuk mencari maklumat ya mengenai Tuhan, mengenai Islam, mengenai cara hidup. Tetapi kamu buat tak tahu dekat dia. Tetapi orang-orang yang tak berminat untuk mencari jalan kepada Allah, iaitu pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, kamu layankan mereka. Jadi ini ada contoh dia ya bahawa kita pun ya dalam kita berdakwah ni kita kena tengok siapa dia orang yang kita nak dakwah. Adakah mereka ini berminat untuk dengar ataupun mereka tak berminat kerana mereka rasa mereka telah cukup ataupun telah pun mempunyai ilmu yang terlampau tinggi sehingga tak perlu mendengar apa yang kita akan sampaikan. Jadi ini adalah perkara yang penting ya. Dua perkara ini, ciri orang dakwah dai itu sendiri yang saya akan terangkan dan apakah dia sasaran dakwah orang ciri-ciri pada uh, sasaran yang kita nak buat dakwah itu tersebut. Jadi daripada sinilah barulah apa yang kita katakan ya bahawa hidayah itu akan datang daripada Allah. Di mana kita dapat ya maklumat ini ya? Ianya adalah ya, surah yang dalam surah Muhammad ayat 24 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi maka apakah mereka tidak memahati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi di sini diberitahu bahawa apabila orang yang kita sasaran kita untuk berdakwah itu membukakan hatinya. Jadi the keyword di sini ialah dia mesti membukakan hatinya. Kalau dia tak buka hati dia sebagaimana Abu Talib, maka Allah tidak akan memberi hidayah kepada dia walaupun orang tu dia sayangi oleh Rasulullah. Jadi perlu ingat ni ya, bila kita berdakwah kita kena tengok orang tu adakah orang itu membuka hati dia untuk menerima dakwah yang kita akan sampaikan. Jadi malam ini saya akan berkisah kepada kesemua perkara ini dan hopefully nanti bila berakhirnya pembentangan saya nanti kita boleh bincang ya sama ada kita bersetuju ke ataupun kita rasa ada lagi perkara-perkara lain yang perlu kita sama-sama fikirkan ya kerana sebagai dai, sebagai pendakwah kita hendak ya apabila kita berdakwah akan ramai ya akan mengikut kita. Dan tambah pula ya kata kalau kita lihat sekarang ni ada 8 bilion manusia dan hanya 2 bilion saja yang beragama Islam. Itu pun kita tak tahu adakah mereka mempunyai ikutan Islam yang betul ataupun hanya setakat nama saja. Ya, dan kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ni kebanyakannya adalah pada nama saja. Tetapi mereka tidak praktis Islam. Jadi berarti dengan perkataan lain, mereka tidak ada hidayah. Jadi adalah tanggungjawab kita ya kerana Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lah selepas itu. Jadi tanggungjawab itu jatuh kepada kita ya. Dan inilah dia satu tanggungjawab yang berat, satu amanah yang telah kurniakan kepada kita sebagai umat yang terakhir ini ya, umat akhir zaman ini ya, tanggungjawab kita untuk berdakwah ya, berdakwah. Jadi moto dakwah para rasul dan nabi. Yang ini kita kena faham ya. Ramai orang tak faham ya bila bercakap apa di unik dia para rasul dan nabi ini ya. Kalaulah kita tengok pada zaman Rasulullah Rasul dan Nabi, kita boleh tahu orang itu adakah dia seorang rasul atau nabi apabila dia berkata perkataan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kalau kita tengok semua basically Rasul dan Nabi-Nabi yang kita lihat di dalam Al-Quran akan mengatakan perkataan seperti ini yang bermaksud dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah padamu atas ajakan uh, itu, ya. Upahku tidak lain hanya dari Tuhan semesta alam. Jadi dia tak ada, orang tu tak memerlukan apa-apa upah. Jadi kalau kita tahu bahawa dia nak upah, nak bayar RM1 ke, RM1,000 ke, RM1,000,000 ke, untuk apa yang dia buat tu, kita tahu dia bukannya seorang pendakwah yang betul, ya. Bukannya seorang pendakwah. Kalau lah pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dia tu bukanlah seorang Rasul ataupun seorang Nabi yang sesuai untuk kita ikuti. Kerana mengapa perkara ini? Kita kena faham juga bahawa risalah yang kita bawa ini, yang untuk kita berdakwah ini adalah terlampau besar dan harganya terlampau tinggi, ya. Jadi kita tak boleh mengambil upah di atas apa yang untuk melakukan ini. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh membalas apa yang dilakukan oleh para nabi dan oleh dai-dai yang menjalankan tanggungjawab ini. Apabila kita mula meminta upah, dari situlah jelas menunjukkan bahawa kita telah memperlekeh atau melemahkan uh, risalah itu sendiri. Ya, risalah itu. Kita memperkecilkan risalah itu sendiri. Jadi ada juga dalam surah lain, Syura 145, dan aku tidak kali minta upah kepadamu atas ajakanku. Upahku tidak lain hanya dari Tuhan, ya, semesta alam, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepada satu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku. Nah, ini ayat ni agak interesting, ya. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan bahawa dia tak minta upah, tapi dia harap umat dia akan mencintai keluarga dia. Kerana dia adalah Rasul yang terakhir, penamat Rasul. Jadi tak ada siapa lagi dah lepas itu. Jadi bagi memastikan keluarga dia akan terjaga, maka Rasulullah telah mengatakan supaya kita cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan inilah dia unik dia dalam para nabi dan para rasul, ya. Mereka memang jelas, ya. Mereka tidak akan meminta upah kepada kita. Dan kita diajar juga bahawa bila kita nak menjalankan dakwah ini, hendaklah kita buat sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu itu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Jadi tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Jadi janganlah kadang-kadang kita merasa bahawa kita dapat petunjuk, orang lain tak dapat petunjuk. Hanya Allah je yang tahu. Harapan kita ialah kita digolongkan orang-orang yang mendapat petunjuk dan bukannya orang-orang yang sesat. Dan perlu diingatkan juga, ini adalah penting dalam kehidupan kita, dalam kita berdakwah ini. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
Wallahu sami'un alim. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni Allah berkata, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Jadi ayat ini selalu ramai orang keliru, ya. Adakah Islam ini dia tak paksa itu bila, ya, masa bila? Yang ini kita kena tengok, dari segi time frame dia, ya. Kita dapati bahawa kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan bahawa keyakinan satu agama tidaklah boleh dipaksakan. Seboleh telah nyata kebenarannya dari kesesatan. Seseorang boleh menggunakan akalnya untuk menimbang dan memilih kebenaran tersebut. Dan seorang pun memiliki pemikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan. Agama Islam telah memberi kesempatan untuk bergunakan fikirannya yang murni guna mencari kebenaran. Ketika seorang tersebut mahu membebaskan diri dari pengaruh dari hawa nafsunya, nescaya dia akan bertemu dengan kebenaran. Apabila inti kebenaran telah didapati, nescaya iman kepada Tuhan Allah pasti akan muncul. Itu pandangan, ya, Amkar. Dan ketika iman kepada Tuhan Allah yang tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain dari sekalian pelegaran akan hilang. Akan tetapi hal yang demikian tidak dapat dilakukan secara paksa, melainkan berasal dari keinsafan diri. Ya. Kerana kita telah dibuild dalam diri kita ni, dah built in, ya. Sebenarnya yang sebutkan tadi, ya, siapakah dia Tuhan kamu? Bala Tuhan itu ialah Allah. Ya. Dan ayat tersebut menunjukkan bahawa tidak ada paksaan untuk meluk agama Islam. Jadi menurut seorang lagi pentafsir Quraisy Sihab, dalam tafsir ini menyebutkan bahawa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan padahal dia tidak memerlukan sesuatu, dan sekiranya Allah menghendaki kita bahkan dapat dijadikan sebagai satu umat. Jadi tidak ada paksaan dalam menganut agama, maksudnya dalam menganut akidahnya. Hal ini berarti jika seorang telah memilih. Tetapi kalau kita telah pilih satu keyakinan, maka ia akan terikat dengan tuntutannya. Maknanya once kita dah pilih Islam sebagai kehidupan, maka kita kena ikut peraturan-peraturannya. Kita tak boleh dah kata tak ada paksaan dalam Islam. Kalau Islam, once dia dah pilih sebagai Islam, maka dia kena ikut Islam secara total, ya. Tuhan yang saya sebutkan ayat sebelum ini, ya. Iaitu dia kena pilih, dia ambil Islam sebagai total. Dia tak boleh katakan, oh tak nak pakai tudung lah sekarang ni kerana panas badan, ataupun dia nak makan, nak minum arak kerana dia suka minum arak, itu pun tak boleh. Kerana Allah telah melarangkan arak dan melarang mengisap rokok, dan dia melarang daripada meledahkan diri, dan dia melarang pergaulan bebas dengan antara lelaki dan wanita, dan semua ini adalah dilarang, ya. Jadi adakah kita boleh paksa orang Islam yang telah yang melakukan perkara-perkara mungkar ataupun mazmumah ini? Boleh, ya, kerana mereka kena paksa. Tetapi kalau mereka bukan Islam, mereka tak buat, kau suka mereka. Itu dia beza dia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ya, tidak ada paksaan, ya, dalam agama. Jadi manhaj para rasul yang berdakwah ini kena jelas, ya. Itu jalan ataupun metod ataupun sarana yang dipilih oleh para rasul, ya, apabila mereka hendak berdakwah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita tak boleh, ya, menjauhkan diri dari manhaj ini, ya. Kaedah yang digunakan oleh Rasulullah itu hendaklah kita ikuti, ya. Kerana itu adalah contoh yang paling baik. Jadi dalam kitabnya telah diperjelaskan apa dia para nabi patut buat, ya. Nanti saya summarizekan, ya, dalam satu table supaya mudah, ya, untuk kita melihat apa yang perlu dibuat. Maka yang pertama ialah ikhlas. Yang kedua, kita mesti berilmu. Yang ketiga, kita mesti ada prioriti, ya, dalam kita berdakwah.
Yang keempat, kita mesti menjadi contoh yang baik. Dan yang kelima, kita lakukan ya dakwah kita itu secara berhikmah. Jadi tiga ini ya, kita akan bincang secara ringkas saja. Ikhlas, kita mesti ada ikhlas, makna sebagai pendakwah. Maka manhaj para rasul ya, dia ikhlas, dia berilmu, menjadi pariti, contoh yang baik dan berhikmah. Jadi apa yang dimaksudkan ikhlas ini? Ikhlas ini berarti ya, kalau kita lihat tadi ya, apa dia moto dia orang para rasul dan para nabi? Mereka tak minta upah. Ya, mereka tidak minta upah daripada siapa pun. Ya, upah yang mereka harap cuma daripada Allah sahaja. Kerana risalahnya itu terlampau besar. Dan itulah dianya, keikhlasan yang paling tinggi sekali. Jadi kita kalaulah ingin berdakwah, maka kita perlu ya menjadikan ikhlas sebagai syarat ya dalam kita menjalankan amalan dakwah tersebut ya. Jadi Allah telah berfirman ya, ala lillahi dinul khalis. Jadi itu dia. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam surah Az-Zumar ayat 2. Dan juga dalam surah yang berikutnya Abayinah wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi bila kita ajak mereka untuk menyembah Allah, maka kita hendakkan mereka memurnikan ketaatan tersebut ya pada Allah. Dan juga dalam sebuah hadis kursi ya, saya adalah zat yang paling tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa melakukan satu perbuatan, dia sekutukan aku dengan yang lain pada amal itu, maka aku tinggalkan ia, biar dengan sekutunya. Allah tidak menerima satu amalan pun kecuali dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi Allah tidak menerima ya, sekutu-sekutu. Ya. Kalau kita buat kerana katakanlah walaupun bunyi dia baik itu ibu bapa guru dan lain-lain itu adalah syirik itu dia bukan syirik. Jadi kita patut jauhkan ya, kita ikhlaskan kita buat hanya kerana Allah semata-mata bukan kerana orang lain. Jadi ini juga adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca ya pada hari Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ biibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah ia mensekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya. Jadi bila kita berdakwah hanya kepada Allah semata-mata. Okey? Dan oleh kerana itu para ulama berkata syarat diterima sebuah amal soleh adalah dua, iaitu amal perbuatan tersebut diikhlaskan hanya untuk mencari wajah Allah. Syarat yang kedua, dia mestilah mengikut apa yang Rasulullah telah laksanakan. Uh, jadi dalam hal ini ya kita lihat ya bahawa Rasulullah pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada petunjuk dari Rasul dalam agama kita, maka ia ditolak ya. Dan juga ya dalam hadis yang berikutnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahu rad. Dan barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak. Ya, wahai saudara-saudaraku ya. Dan dalam hal ini kita dapati ya, ikhlas itu penting. Ya, kita pernah lihat ya tiga orang pertama yang menjadi bahan bakar neraka. Ini satu hadis yang famous. Uh, adalah orang yang berilmu, orang yang mati syahid dan orang yang dermawan. Orang yang alim, Allah berikan ilmu dan hikmah. Dia dibawa di hadapan Allah. Allah menyebut nikmat
nikmat lalu dia mengaku. Allah berkata kepada orang itu, hai hambaku, aku telah memberi ilmu kepadamu. Apakah kamu laku dengannya? Orang itu menjawab, wahai Rob, aku telah mempelajari dan mengajarkan. Lalu Allah berfirman, engkau bohong, engkau belajar dan mengajar agar engkau disebut orang berilmu, dan ucapan tersebut sudah terucap. Lalu Allah mengambil wajah orang tersebut dan mencapakkan dalam neraka. Demikianlah juga yang Allah lakukan kepada orang yang mati syahid, berjuang bukan untuk mencari wajah Allah dan untuk meninggalkan kalimat Allah. Dia berjuang supaya dia disebut berani. Demikian juga Allah melakukan orang yang dermawan. Namun dia dermawan bukan kerana Allah. Dia berbuat demikian supaya disebut sebagai dermawan. Jadi itu pentingnya ikhlas ya dalam kehidupan kita. Jadi keikhlasan itu adalah harus ya pada seorang dai ya, itu penting ya. Jadi bertolak pada firman inilah Nabi Yusuf alaihissalam ya yang memiliki keikhlasan menyebutnya dalam surah Yusuf ya ayat 24. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Okey. Dan dalam sebuah kiraat mutawatir ya, iaitu mukhlis adalah orang yang ikhlas dalam berminat, sedangkan mukhlas adalah orang yang Allah berikan keikhlasan dan beribadat, ketaatan dan pembuktian hamba-Nya di muka bumi. Itu term dari segi termnya. Jadi perhatikan tiga orang yang terpaksa menginap di gua. Lalu batu pegunungan jatuh menutup pintu gua. Apa yang telah menyelamatkan mereka dari musibah tersebut? Yang telah menyelamatkan dari bencana tersebut adalah kejujuran dan keikhlasan mereka. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan perantara amalan mereka yang ikhlas kepada Allah. Salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar itu kecuali permohonan kalian kepada Allah dengan perantara amal soleh kalian. Maksudnya amal yang ikhlas. Jadi ini famous lah. Inilah satu jenis tawasul ya. Iaitu kita bergantung kepada perbuatan baik yang kita lakukan. Okey. Jadi orang ikhlas dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Kerana apabila orang tu ikhlas, maka Allah memanggil malaikat Jibril bahawa dia suka kepada orang itu. Maka hendak kamu suka juga kepada dia. Jadi para malaikat Jibril pun akan memanggil malaikat lain. Allah suka kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka semua orang akan mencintai orang tersebut. Orang yang ikhlas ni. Okey. Dan ilmu dan basyirah. Ya. Allah berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا dan seterusnya. Katakanlah, inilah jalanku, agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu semua kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah. Itu termasuk orang yang musyrik. Ini dalam surah Yusuf ayat 108. Dan dalam ayat ni jelas ya Allah meminta kita supaya mempunyai ilmu ya basyirah dari Allah dengan ilmu. Jadi penduduk Mekah yang berada dalam kerosakan, rosak akidah dan mereka tidak ikhlas ya. Dan mereka bukan saja itu mereka tidak mengajak kepada yang berilmu. Jadi ada 5 ayat kerana kalau kita lihat ya 5 ayat yang pertama diturunkan mengajak kepada kita supaya membaca, belajar dan mengajar. Ya, firman Allah, bacalah dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya dia mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Maka jadi itulah dianya ya, menunjukkan pentingnya ilmu ya, dalam kita berdakwah ini. Jadi kalaulah kita belajar dan memahami agama, dia akan semakin dekat kepada Rabb-Nya. Jadi dengan itu tipu daya syaitan pun boleh dia ditangkis ya kerana dia mempunyai ilmu. Ya. Demikianlah Rasulullah SAW mengirim para da'i dan tenaga pengajar beliau sebagai contoh Mus'ab bin Umar ke Madinah ya, dalam keadaan mengerti tugasnya sebagai pengajar dan mengerti bahawa dia diserukan. Jadi kita lihat ya, berapa orang sahabat yang Rasulullah hantar semuanya yang orang yang berilmu ya.
Jadi sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kau dakwahkan adalah ini adalah cadangan ya Rasulullah, iaitu bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksikan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Jika mentaatinya, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu. Okay? Dari sini kita dapat mengetahui ya bahaya dan mudaratnya ya. Kalaulah jemaah pendakwah itu, katakan kita ambil je dia orang dari pasar dan mengarah mereka, mengutus mereka sebagai khatib dan peringatan, maka kita akan dapati mereka tidak memiliki ilmu. Jadi dengan itu mereka akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar ya, dan juga salah, dan ini akan menyesatkan orang lain. Entahlah mereka sesat kerana mereka tidak berilmu, tetapi mereka juga menyesatkan orang lain di atas ilmu mereka. Jadi oleh itu ya, untuk menjadi pendakwah kita mesti ada ilmu, dan bukanlah berdasarkan kebodohan ataupun kebutaan ya kita ya apabila kita menyampaikan suatu ilmu tersebut. Okey. Jadi termasuk manhaj dakwah para nabi adalah mendahului yang terpenting baru yang penting ya. Jadi mesti ada prioriti ya pada ni yang ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki jalan Tuhan selain daripada dia. Ini surah Al-A'raf ayat 64. Juga diceritakan ya mengenai mengajar Muaz akan memulai dari hal yang penting. Jika seandainya seorang doktor yang hendak mengubati orang sakit dari penyakit yang sangat berbahaya, kemudian dia mengetahui penyakit lain yang ada pada diri si pasien, seperti pelik ataupun demam ataupun penyakit ringan yang lain, maka lalu doktor tu menangani penyakit ringan tersebut sebelum menangani penyakit yang berbahaya. Jadi doktor tersebut menipu pasiennya ya, kerana dia hanya menumpu kepada yang mudah ya, tetapi yang berat itu adalah patutnya ditumpukan ya. Jadi sibuk dengan perkara cabang sebelum perkara tauhid yang menjadi penting ya untuk ditumpukan. Jadi menyeru kepada tauhid itu ya, kita tidak boleh berasa bosan dan lelah. Nabi Nuh mengambil 950 tahun ya kerana nak menyeru kepada tauhid. Dan Nabi Muhammad SAW mengambil hampir 23 tahun dalam hal ini. Jadi pentingnya untuk kita memberi prioriti yang itu. Dan manusia ini dicipta ya, saya yang ketahui adalah wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan mereka beribadat kepadaku. Jadi kita disibukkan manusia dengan politik internasional yang kotor dan tidak menegakkan peribadatan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai hamba Rob, tidak mengajar mereka tauhid, solat dengan rukuk, kewajipan, khusyuk, sunnah, dan serta mengajar manusia sesuatu yang berguna bagi mereka dalam agama di dunia dan di akhirat. Jadi seorang dari Rasul menjadi contoh teladan yang baik ya dalam objek dakwahnya, mad'u ya. Jadi menjadi taladan ya, kerana mereka akan menjadi contoh. Jadi dengan itu dapat dilihat oleh orang ya bagaimana sepatutnya melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi para nabi yang paling baik nasabnya, akhlak dan bentuk tubuhnya. Jadi itulah ya, kita kena pun mempunyai akhlak dan mulia ya kalau kita ingin berdakwah. Jadi wa innaka la'ala khuluqil azim. Ya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi seperti yang agung ya. Bila mukminin Ummul Mukminin Aisyah ditanya mengenai Rasulullah, dia cakap ianya Rasulullah itu sebagai akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Jadi tampak ya betapa tingginya akhlak Rasulullah itu sendiri. Jadi pernah dikatakan ya oleh 100 tokoh yang telah mengubah sejarah, Rasulullah adalah yang pertama. Jadi kita tengok ya bahawa ini adalah orang yang saksi dari musuh Islam. Dia ini adalah musuh Islam, tapi mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah punya akhlak yang terbaik. Jadi innamal bu'istu, di mana dia mendahului syarak atau akal, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan
akhlak manusia. Ya. Dan kerana itu telah merintah para da'i untuk menjadi contoh yang baik ya bagi manusia sebagai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini adalah satu ayat ya. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ini ya. Satu dalam surah As-Saff ayat ini. Jadi kita bila berceramah, kita kena lihat apa yang kita buat. Adakah bila kita sebut rokok itu haram dan makruh berbahaya, maka kita dapat kita pula yang merokok. Jadi ini yang dikatakan. Kita menerang tapi kita melakukan. Ini akan orang itu lebih memerlukan nasihat dari kita. Ya, disebutkan. Jadi kemudaratan dakwah itu amat jelas lah. Ya, kerana contoh yang kita beri adalah contoh berlawanan. Ya. Jadi perlulah kita berjaga-jaga ya dalam hal ini apabila kita berdakwah. Maka seorang itu perlu menjadi teladan ya kepada semua sasarannya. Jadi kita berdakwah tu kenalah hikmah, nasihat yang baik, lemah lembut. Ya, kita kena tunjukkan paling kasih kepada makhluk dan paling mengetahui kebenaran. Ya. Rahmatlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka akan menjauhmu dari sekelilingmu. Dalam surah Al-Imran ayat 159. Okey. Jadi seterusnya kita lihat ya, apakah perbezaan antara manhaj, akidah dan uslub dakwah. Ini untuk maklumat kita sajalah. Saya tak nak go into detail lah. Apakah dia mustahil satu akidah yang benar diletak di satu tempat yang batil. Ya, manhaj dan akidah tidak dapat dipisahkan di antara satu sama lain. Hanya ada dua kemungkinan sama akidah salaf yang kita pegang itu ialah bermanhaj salafi atau kemungkinan kedua ya manhaj sebaliknya yang menyimpang dan ini akan mengubah akidah salaf kita. Dan ini adalah poin pertama ya kita kena berjaga-jaga ya dalam kita membuat akidah ya, membentangkan akidah kita. Apakah di akidah yang kita nak bentangkan ialah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara akidah dan mahas ini kita kena jelas ya. Manhaj dakwah yang baru bersepakatan kita adalah pokok-pokok akidah. Ya, kita kena jelas dalam ini. Pokok akidah itu penting. Ya, dia adalah sama ada tauhid uluhiyah ke, tauhid hakimiyah ke, mulkiyah ke. Jadi perlulah kita berpegang ya, kepada kedua-duanya sekali. Jadi dengan itu baru kita boleh ya, melangkah ke depan ya. Jadi dengan itu dengan bersama-sama ya, dalam kita memahaminya apakah dia tauhid yang penting, maka kita akan dapat bersama-sama ya bergerak ke depan. Okey. So saya tak nak discuss ini kerana ini isu yang menjadi banyak masalah sekarang ini ya. Pendakwah itu kata dia betul, lagi seorang pendakwah kata dia betul. Yang sebenarnya ini satu pandangan ya. Jadi kita tak usahlah pegang tangan atau bergaduh atas perkara ini. Kita pegang bahawa akidah kita ialah Allah adalah Tuhan yang asa dan Nabi Muhammad itulah suruhnya. Jadi apabila kita membuat dia melakukan perkara itu tak kira lah siapa dia ya. Maka itulah dia orang Islam. Jadi itulah dia pendakwah yang terbaik ya. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat ya. Walaupun ada banyak slide ni tetapi saya rasa tak penting ya bagi saya ya. Kerana dia akan merosakkan ya ke di antara kita. Ya. Di antara manhaj dan juga ini. So apa dia asli dia dan kita lihat makhluk dia. Kita dapati bahawa dalam kita berdakwah macam Adam alaihi salam dia cepat-cepat bertaubat apabila dia buat mistake. Begitu juga dengan keluarga dia ya. Dia pun cepat-cepat juga bertaubat ya. Dan iblis kita dapati dia sombong ya. Dia tak nak bertaubat, dia mengaku bahawa dia ada lebih.
Jadi itulah dia, kalau boleh kita terus ikut dia sifat iblis ini. Dan Nabi Nuh ya ada punya anak ya, dia mengatakan bahawa anak ni tu mengapa dia tanya Tuhan mengapa tak diselamatkan. Tapi Allah kata dia bukannya anak kamu yang patut diselamatkan. Jadi maka dia hanyut. Dan kita dapati Nabi Nuh ni dia berdakwah sampai 950 tahun. Tapi dia bersabar ya. Jadi kita haruslah bila kita berdakwah ni kita punya sifat sabar itu. Nabi Yunus dia seorang pemarah ya. Apabila dia berdakwah dan dia dapati orang tak mau dengar cakap dia, maka dia lari, dan maka bila dia lari, Allah telah menaikkan dia atas satu kapal, dan ketika dalam kapal tu mereka mengundi dan dia terpilih untuk dibuang daripada kapal, dan dia dibuangkan dan dia dimasuk ke dalam lautan yang gelap, dan masuk di mata telan oleh seekor ikan, dan masuk dalam perut yang gelap juga. Jadi dia ada dua tiga kali gelap di dalam tu, dan pada ketika itulah dia bertaubat kepada Allah. Jadi inilah satu dia keunikan yang kita perlu faham. Jadi Nabi Nuh yang kita sebut tadi, sabar ada anaknya, Nabi Soleh, unta, kita dapati dia ada unta, Allah jadi beri dia unta, dan mereka berkongsi dan hingga dibunuh unta itu, maka Allah telah menyukai badannya. Nabi Ayub dia sakit, maka dia minta mohon kepada Allah supaya dia disembuhkan, dan selepas berapa lama. Dan Nabi Yunus kita dapati macam tadi marah. Nabi Yusuf keluarga dia apa nama aniaya oleh keluarga dia, tetapi lepas itu Allah telah membantu dia untuk berangkat kembali. Dan juga Nabi Yusuf ini telah difitnah oleh wanita-wanita di dalam istana, dan akhirnya wanita-wanita itu telah mengaku salah terhadap Nabi Yusuf. Ya. Dan kalau kita tengok lagi Nabi Musa dia keluarga angkat dia adalah Firaun, tetapi walaupun keluarga angkatnya Firaun, maka dia Allah telah memberikan dia petunjuk, maka dia ingin mengajak keluarga angkat itu supaya mengikut perintah Allah, tapi mereka tak mau ikut juga. Jadi Firaun telah meninggalkan uh, Nabi Musa alaihissalam telah meninggalkan Firaun, dan akhirnya berperang dengan Firaun. Dan itu seorang raja, ini seorang raja yang besar yang mempunyai tentera, bala tentera yang besar, tetapi Musa tetap berpegang kepada dakwah dia. Dan dia juga berdepan dengan seorang yang kaya raya, iaitu Haman, ya, Karun, iaitu Karun, dan akhirnya dia ditanamkan dalam tanah. Dan juga Musa juga bertemu dengan seorang yang berilmu, Nabi Khidir, dan di situ dijelas menunjukkannya bahawa Nabi Musa dan juga sesiapa juga termasuk kita bahawa kalau kita tak tahu sesuatu perkara, maka kita tak sabar. Jadi kita kena bersabarlah dan berdoa kepada Allah supaya memberikan kita petunjuk, dan dengan petunjuk itu kesabaran kita akan lebih terkawal. Dan Nabi Daud mempunyai banyak isteri dan akhirnya Allah beri amaran kepadanya dengan uh, memasukkan satu orang yang mempunyai 99 anak kambing, dan seorang ada mempunyai 99 kambing, dan lagi seorang ada mempunyai seorang seekor kambing. Dari contoh itu Nabi Daud telah bertaubat kerana mengambil konon cari isteri orang lain. Dan Nabi Sulaiman sebagai Raja Alam, dia memerintah seluruh alam ini. Dan Allah telah memberi dia satu kebolehan, iaitu memerintah jin dan juga syaitan. Dan kalau kita lihat dalam hal ini, dia mempunyai beberapa kuasa yang tinggi. Tidak ada siapa di dunia ni yang mempunyai kuasa sebagai Nabi Sulaiman. Tetapi kita dapati walaupun dia berkuasa ke atas jin dan syaitan dan lain-lain, binatang dan juga burung, tetapi dia adalah bersyukur kepada Allah kerana kemuliaan tersebut. Nabi Isa alaihissalam yang paksa berdepan dengan seorang yang tak ada mempunyai bapa dan itu adalah satu perkara yang amat berat waktu sekarang dan waktu depan nanti. Dan Nabi Muhammad sendiri dari segi keluarga dia, dari segi hijrahnya terpaksa berdepan dengan orang munafik, dan juga dia berdepan dengan masyarakat ataupun negara majmuk.
Jadi kita dapati ya bahawa dalam Al-Quran ni banyak ya cerita-cerita yang boleh kita ambil pelajaran dan boleh kita laksanakan ya dalam usaha kita untuk berdakwah. Dan apa yang uniknya kita dapati bila terima teguran ya, kita dapati Nabi Adam alaihi salam bila makan buah kuldi, dia bertaubat. Begitu juga Nabi Yunus bila dia marah, dia bertaubat. Nabi Ibrahim juga ya, dia doa kafir ya, pada doa kepada untuk ayahnya, tetapi kemudian dia dapati itu satu kesalahan, dia juga bertaubat. Musa alaihi salam ketika dia menumbuk seorang lawannya, dan apabila ditumbuk je kawan tu mati, dan Allah Nabi Musa telah bertaubat. Dan Nabi Nuh pun begitu juga, apabila dia memohon mengapa anak dia dibunuh, maka Allah telah memarahi Nabi Nuh ni perkara ini. Dan Nabi Muhammad sendiri ya, iaitu cerita orang buta, yang kita lihat dalam surah Abasa wa Tawallah. Jadi ini adalah doa-doa yang kalau banding dengan syaitan tadilah, dia tidak mengaku salah. Jadi kita sebagai da'i ya, perlu ya bila menerima teguran, maka kita berdoa untuk bertaubat ya. Dan ini adalah doa taubat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi inilah, ya Allah, kami telah mengenai diri kami sendiri. Jika kau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kami itu adalah Hawa ya, Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah ya kerana makan buah kodi. Dan ini dah sifat-sifat dia, dia makhluk dan apa yang berlaku ya. Dan kita dapati memang ada. Ini dalam doa Nabi Yunus yang saya sebutkan tadi, dalam surah Al-Anbiya ayat 87, dalam surah Al-Imran ayat 107 untuk Nabi Ibrahim, dan ini Nabi Nuh surah Hud ayat 47, dan juga Nabi Musa ya dalam surah Al-Qasas ayat 16. Ini doa-doa ya taubat yang boleh kita gunakan ya dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita dapati ya, walaupun pasal perkara ni selalu disebutkan oleh orang ya, kerana tadi ya saya kata mesti ada ilmu. Tapi macam mana pula dengan hadis ini ya? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku mesti pun satu ayat. Jadi hadis lengkapnya inilah dia daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW bersabda, sampai ke satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kalian dari Bani Israel dan tidak boleh dosa. Dan barang siapa yang mendusta atas namaku sengaja, maka bersiap-siaplah menempat tempat mereka dalam neraka. Jadi ini penuh ni ayat ni. Balighu anni walau ayah. Adakah ini kontradik dengan mesti ada ilmu? Tidak. Sebenarnya kalau ni mengikut muhadithinin, bahawa perkara ini yang sebenarnya ya, hadis ini diturunkan ketika di Arafah di Arafah ketika masa itu Rasulullah adalah haji dia yang terakhir dan juga yang pertama. Jadi dia beritahu apa saja yang mesej yang dia ada nak disampaikan kepada orang lain. Itu masuk ayat itu. Jadi bukanlah makti bahawa kita nak suruh orang dekat pasar berdakwah. Bukan. Mesti ada ilmu. Kalau tidak, maka kita akan dapati perkara yang tak sesuai akan sampai kepada masyarakat dan merosakkan masyarakat. Dan kita juga boleh menggunakan media ya. Sekarang ni banyak media sosial, boleh guna website, boleh aplikasi pun boleh ya. Selain daripada face to face ya. Face to face adalah yang terbaik sekali untuk kita berdakwah. Jadi metod dakwah ini yang terbaik lah OTO lah, pada depan dengan depan. Tapi boleh juga kita buat ya, menggunakan medium-medium lain ya. Sekarang ni terlalu banyak ya. Dan bahan juga banyak yang boleh kita gunakan ya. Sebagai contoh kita punya ni, TV kita ni. Um, tapi ada setengah orang ni kata, ada sebagai orang berkata, saya belum dapat hidayah. Jawapannya sebenarnya hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Ada setengah orang kata dia tak dapat hidayah lagi. Tapi adakah dia cari hidayah tu, ataupun dia itu uh, hidayah ni sebenarnya kita, we have to work for it Kalau kita tak work for it, maka kita tidak akan dapat hidayah. Hidayah ini adalah
petunjuk adalah kemuliaan yang dapati seseorang ya, selepas jalan untuk selamat. Jadi mudah dalam beribadat. Orang yang mendapat hidayah ni selalunya ialah yang mereka mudah dalam beribadat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dan mereka bergetar dengan nama Allah. Jadi kalau kita orang sebut nama Allah tak ada efek kat kita tu, itu makna susah dapat hidayah tu. Dan kita mesti dia mesti istiqamah dalam setiap perbuatannya. Dia berusaha menghafal Al-Quran. Ya, kerana ini juga menunjukkan orang tu adalah akan mendapat hidayah. Dan hendaklah dia banyak bersedekah, ya, dan dia menjauhi maksiat dan selalu memperbaharui taubat dia. Jadi ini dia orang-orang yang akan mendapat uh, hidayah. Dan para ulama tanda-tanda orang yang telah menerima hidayah Allah ialah yang membenci perbuatan maksiat, yang membenci percakapan kosong, tidak meninggal solat fardu, sentiasa membaca Al-Quran, rajin bersolat tahajud, banyak berzikir, banyak berdoa, bersangka baik terhadap Allah SWT, perubahan akhlak menjadi baik, tiada mengeluh ketika bermasalah. Itu dia contoh dia. Dan sebelah orang yang akan mendapat doa malaikat ya, pada dasarnya bila dapat doa malaikat tu, so dia yang saya sebutkan tadi ya, iaitu Allah akan beritahu kepada malaikat, dan malaikat bila dia dah tahu maka dia akan berdoa juga, iaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci, orang yang sedang duduk menunggu waktu solat, orang yang berada di saf depan solat berjamaah, orang yang menyambung saf pada solat berjamaah. Kalangan malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selalu membaca Al-Fatihah. Orang yang duduk di tempat solat dia selepas melakukan solat, orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjamaah, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan, orang yang belanjakan harta, infak, dan orang yang sedang makan sahur, dan orang yang sedang menjenguk orang sakit. Ini contoh-contoh dia. Jadi kita dapati ya, bila kita berdakwah ni ya, walaupun kita ada kedua-dua ni dari segi sifat-sifat pendakwah dan sifat-sifat orang yang menerima dakwah kita itu, tetapi ya kita dapati ya, Allah telah berfirman dalam surah Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah yang beri petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk. Ayat surah Qasas ayat 56. Jadi dalam hal ni kita kena jelas ya, semuanya adalah rahmat Allah. Ya. Kita masuk syurga pun rahmat Allah. Kita akan apa saja ya, semuanya rahmat Allah. Kalaulah kita kata kita beribadat setinggi mana pun ya, kalau bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, even satu mata yang Allah berikan pun ya, kita akan bincang nanti minggu depan ya mengenai keunikan mata ni, satu mata ya, maka kita akan dapati bahawa terlampau banyak nikmat Allah. Jadi perbuatan-perbuatan kita ni bukannya untuk apa, untuk mendapat nikmat Allah. Jadi Allah menyebut dalam Quran berapa kelompok manusia yang tidak akan diberi hidayah. Jadi janganlah kita menjadi orang ini. Yang zalim, orang kafir, orang fasik, orang khianat, pembohong dan orang yang suka berpoya-poya. Jadi orang yang aniaya, yang zalim ialah dalam surah Al-Baqarah disebutkan mengenai perkara dia. Okey. Dan orang yang kafir disebut juga dalam surah ayat ini. Dan seterusnya orang yang fasik juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 108 juga tidak menerima hidayah. Orang yang kianat dalam surah Yusuf ayat 52. Orang pembohong dalam Az-Zumar ayat 3 juga tidak mendapat hidayah. Orang yang suka berpoya-poya adalah sebut dalam surah Al-Mu'min ayat 28. Jadi ini orang-orang yang kita kalau boleh, janganlah kita apa orang kata mempunyai ya, sifat-sifat ini ya, kerana kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah. Jadi pemerintah yang sesat dan zalim ya, pemimpin yang zalim seperti Zamrud ya, kita dapati ya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bila ditanya oleh Nabi Ibrahim, boleh tak kamu naikkan matahari di sebelah barat, kerana Allah Tuhan aku menaikkan belah timur, baru diam.
Raja Zamrud ini. Dan Firaun juga pada Nabi Musa, ya, bila dia seorang yang sesat, ya, kerana dia membunuh anak lelaki. Ini adalah perbuatan zalim. Begitu juga Zamrud tadi, ya, dia mensyirikkan Tuhan, itu adalah perbuatan zalim. Dan Abu Lahab, ya, dan Nabi Muhammad SAW sendiri dia mempunyai perasaan hasad. Jadi kita hati-hati, ya, orang yang mempunyai perasaan hasad ini adalah orang yang sesat dan juga yang zalim, yang Tuhan tak terima, ya. Dan ada juga yang sesat saja tapi tak zalim, sebagai contoh Ratu Yemen, dalam zaman zaman Nabi Sulaiman, dia menyembah matahari, tetapi dia pada ketika itu Allah telah mengampunkan dia. Dan begitu juga Nabi Sufyan, Sufyan, ya, uh, ahli Quraisy, ya, di zaman Rasulullah, ya, mereka dia berigu yang tinggi, ya, maka Allah telah memaafkan dia, ya, dalam pembukaan Makkah. Okey, jadi ada pemerintah yang sesat dan ada yang zalim. Dan yang sesat dan zalim itu yang akan tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Jadi itu dia ciri dia, jawatan ciri-ciri Nabi dan aksi dia. Okay. Jadi penting, ya, so as to be in the good book of Allah pada dasarnya. And that good book dia sebenarnya telah tertulis, ya, kitab Luh Mahfuz dan beberapa zaman sampai akhirnya. Okay. Jadi bagaimana saya katakan tadi, ya, kita perlu ada ciri-ciri sebagai pendai, kita perlu ada ciri-ciri bagi orang yang kita nak dakwah. Maka dengan itulah, kalaulah dia membuka hatinya, maka Allah akan memberi hidayah kepadanya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas perkongsian pada malam ini. Baik, saya buka persoalan pada semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah pada malam ini. Sebelum, yalah, silakan. Ada tak? Sebelum saya saya ada soalan ni. Ini agak panas ni, Prof. Tapi saya buka kepada yang lain dululah. Tak boleh sebut saya je kan. Okay, silakan, tafadhal. Adakah? Kalau begitu, okey, saya ada soalan saya bunyi begini ya, Prof. Saya dengar dan saya melihat bahawa kebanyakan uh, pendakwah-pendakwah bebas dan yalah orang yang agamawan ni dia menggunakan uh, macam mana sebutan ni, ya Allah. Dia menggunakan satu apa? Satu dakwah, satu agama, menggunakan agama sebagai agenda politik. Seperti yang kita tahu, saya tengok apa? Ada Syekh ni cakap, oh, saya jumpa Rasulullah. Rasulullah cakap teruskan dengan apa? Bendera hijau. Kita macam bila masa pula Rasulullah boleh tahu bendera hijau ke biru ke apa? Jadi itu mungkin nampak dakwah tapi dia memang ke arah politik. Apa pendapat Prof berkaitan dengan itu dan bagaimana kita nak tangani golongan yang begini? Prof, silakan. Okey, ini soalan yang interesting lah, yang sebenarnya. Satu perkara yang kita kena jelas, ya, bahawa agama kita ni telah lengkap, ya, maknanya telah lengkap dengan Rasulullah SAW. Apa saja arahan mengenai agama ni yang lebih daripada apa yang ada di zaman Rasulullah itu, ataupun pada ketika Rasulullah berada, itu tak boleh diterima, ya. Dan salah satu daripada perkara yang dinyatakan, ya, bahawa mimpi itu Rasulullah cuma cakap kalau bermimpi dengan berjumpa dengan dia, maka itu adalah mimpi yang betul. Tetapi kalau kita baca hadis yang tu, dia tak sebut pun, dia kata kalau ada dengar instruction daripada Rasulullah pada ketika itu naklah ikut, tak ada. Jadi tak tahu kat mana dia belajar ni. Saya tengok so far dah hadis, saya tak pernah jumpa lagi lah. Kerana kalaulah dia kata dia pernah mimpi dengan Rasulullah, saya pun pernah jumpa ke mimpi dengan Rasulullah. Dan ada instruction yang Rasulullah bagi kat saya masa itu. Tetapi bagi saya, perkara yang selepas daripada apa yang wafatnya Rasulullah, itu bukannya perkara yang perlu kita laksanakan. Kerana itu adalah
telah ditetapkan oleh Al-Quran. Mana Allah dah tetapkan bahawa kita dalam surah Al-Baqarah bahawa semua dah komplit dah. Jadi janganlah kita pula nak tambah-tambah. Jadi siapa yang tambah itu bagi saya adalah fasik lah. Maknanya dia create satu yang bukannya patut ada kat situ. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara orang-orang yang tak menerima hidayah daripada Allah ialah orang fasik. Jadi bila orang fasik ni cakap, kita terus dengar sangat lah. Kita cakap, oh ya, ya ke? Gitu ke? Itu saja. Kerana kita diajar dalam Al-Quran bahawa orang fasik ni, dan kalau kita berjumpa dengan mereka, kita sepatut jawab macam tu. Tetapi kalau orang zalim, tidak. Orang zalim, kita diminta untuk bantu dia supaya keluar daripada kezaliman dia. Itu dia bezanya. Ini dia lah, Quran ni dia cerita macam mana kalau orang munafik, macam mana kita nak face mereka. Kalau orang kafir, macam mana nak face mereka. Jadi semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi itulah, kita ada siri-siri kita ni. Nanti akan sampailah siri-siri ini yang mengenai perkara-perkara ini. Tapi one thing yang kita kena ingat, kalau kita tak pernah dengar benda itu, kita boleh tanya dekat orang yang berilmu. Dan kalau orang berilmu pun kata dia tak pernah dengar, tambah zaman moden ni, mustahil ya. Kalau lah benda tu ada, mustahil tak boleh jumpa. Kerana sekarang ni orang kata IT ya, atau information itu, maklumat itu berada di hujung-hujung jari. Sama ada kita nak apa yang Rasulullah dah katakan dalam surah Iqra tu, suruh baca, ataupun kita malah je tak nak baca. Jadi itu masalah kita lah, bukan masalah hakiki dia. Wallahu a'lam. Oh alam, saya buka sekali lagi kepada siapa yang mau menambah atau bertanya soalan. So, saya mungkin ada satu soalan lagi yang mungkin dia dia bermain di fikiran saya sejak tadi lagi, dan saya rasa benda ni patut saya tanya sebab kadang-kadang soalan tu jawapannya saya ada, tapi pemikiran saya mungkin ke arah moden. So saya tak tahu dia punya tu macam mana. Tapi ada tak di antara yang hadirin mau bertanya soalan atau menambah tentang tajuk pada malam ini? Sains dakwah. Ada? Okey, jika tak ada, saya punya persoalan sekali lagi adalah seperti yang Prof cakapkan tadi, kita ni sebagai pendakwah kenalah first ikhlas. Lepas tu dan berilmu dan sebagainya. Dan saya nampak dari contoh. Betul, betul tak? Dari contoh. Dan saya nampak, oh alam, ada pernah viral dulu yang seorang makcik yang belajar daripada suaminya mengatakan bahawa ha dayus, kalau lelaki suami apa membenarkan isteri apa berjumpa dengan doktor lelaki, dan apa makan ubat berdosa, masuk neraka dan sebagainya. Benda tu satu untuk saya sendiri sebagai seorang apa pengamal perubatan. Oh, pengamal perubatan rasa macam boleh pula macam tu. Ada pula dia nak pangkah apa dia punya source, saya tak tahu dari mana dia orang dapat. Dia cuma cakap viral kat TikTok, dan dia tak menunjukkan contoh yang baik kepada seorang apa ibu, seorang apa uh, pendidik kepada anak-anak dia, dan tak ada langsung dari contoh. Apatah lagi dunia sekarang, apa nak tauliah senang je. Baca buku sikit, pergi apa pergi sana sini, masuk television, jadi dai pendakwah milenial, right? Soalnya kita tengok, Prof. Ada pendakwah ni kahwin dua, kahwin tiga. Lepas tu ada juga yang influencer ni kahwin dua, begitu je. Sampai ada orang cakap shaking. Kita kita yang dengar ni pun, ya Allah, kena meluat dia. Bukan suami dia pun. Macam mana, Prof? Macam mana kita nak tapis ataupun kita nak apa, jangan cakap sultan dah. Macam mana kita nak menghindarkan diri daripada kita sebagai seorang individu yang apa positif ni, menghilangkan segala kekhilafan yang ada, dan juga apa mendakwah kepada orang-orang
yang merasai benda ni adalah salah, ya betul salah. Tapi diorang mempercayai bahawa apa yang mereka buat tu betul. Panjang. Ya, Prof. Faham tak? Saya tak Okey. tahu faham tak faham. Ya. Soalan panjang. Ah, tak ada Apa nama penceritaan. dalam hal ini ya? Ah, Dalam hal ini yang sebenarnya dia bergantung kepada ilmu kita. Ya. Ilmu kita yang sebenarnya kita diberitahu oleh Rasulullah ya. Kita ni kena cari ilmu ya. Untuk hidup di dunia ni walaupun ini setengah orang kata bukan pandangan Rasulullah tapi pandangan Ali karamallahu wajah. Dia kata bahawa untuk hidup di dunia ini kita kena ada ilmu. Untuk hidup di akhirat dia kata kena ada ilmu juga. Jadi dua-duanya kena ada ilmu. So dalam hal ini apa orang kata kita sepatutnya mencari ilmu tu. Untuk mencari ilmu tu banyak tempat yang sebenarnya. Sama ada di masjid-masjid pun boleh atau mendengar ceramah ke sekarang ni kat YouTube pun melambak. Cuma yang pentingnya bagi kita ialah mana yang pelik-pelik tu. Mana yang pelik-pelik tu bagi saya kita tak usah terima bulat-bulat. Kita kita tanya kat orang lain especially orang yang berilmu. Kerana ramai sekarang ni dan satu lagi, kita dapati sekarang ni komunikasi bukanlah satu masalah. Kalau macam dulu saya nak tanya mengenai hadis Rasulullah, saya kena naik unta pergi ke Syam untuk dapat maklumat tersebut. Saya tak payah dah. Saya bukan lagi perlu naik kapal terbang pun kat Syam. Saya boleh telefon nombor dia ataupun WhatsApp kat dia, tanya betul ke dia cakap hadis ni. Jadi sekarang ni orang kata dunia dah tak ada sempadan dan semuanya adalah dekat dengan kita. Jadi kalau kita kata kalau macam Rasulullah kata Rasulullah kata pula dalam Al-Quran dia nyebut ada orang saya ambil terjemahan kasar saja. Uh, Malaikat tanya, pasal apa yang kamu ni tak beribadat kepada Allah? Oh, saya telah dizalimi di sini. Saya tak dibenarkan buat itu dan ini. Jadi malaikat tu tanya, and then kenapa kamu tak pindah ke tempat lain? Oh, saya tak tak terfikir pun nak buat itu. Saya seronok dulu kat sini. Something like that lah contoh dia. Tetapi ada ayat Quran ni. Saya tak ingat ayat berapa, surah berapa. Yang beritahu kepada kita. Ya, kalaulah kita rasa kita tak boleh praktis apa yang kita faham dan mengetahui. Maka kita hendaklah pindah dari tempat itu. Pindah ke tempat lain. Cari tempat yang ada ilmu yang boleh mendidik ataupun mentarbiah kita supaya menjadi orang yang berilmu dan yang penting ni kita kena ingat ya, tujuan kita hidup ni hanya satu je untuk beribadat kepada Allah. Jadi kalaulah perkara lain disuruh kita buat maka there's something wrong. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Hmm, betul juga tu. Dan ialah apa yang kita nampak, ialah dikatakan pendakwah-pendakwah, influencer, dia apa? Untuk saya lah, dia memperkatakan benda yang saya dah tahu sejak umur 7 tahun, 8 tahun. Ya. Tapi itu menjadikan saya macam, kenapa ada juga golongan yang uh, macam cakap buang masa. Ialah mungkin mungkin nak educate orang, tapi untuk saya rasa buang masa sebab yelah diorang dah benda tu dah dipelajari dulu-dulu, dan mungkin nak peringatkan, tapi nak content maybe. Ada tak lagi antara yang di hadirin nak menambah maupun uh, menyatakan soalan-soalan kepada Prof, silakan saya beri. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ha, ni saya satu topik pada saya amat amat interesting, dakwah dan sasaran yang melihat bukan cabaran-cabaran yang ada lah. Terima kasihlah kepada Prof dan juga kepada moderator kita. Saya melihat bahawa ini topik yang penting dan juga kita melihat juga bahawa
dalam konteks Malaysia ni, dakwah ni memang memang perlu dipergiatkan lah, dan dalam konteks masa yang ada sekarang ni. Cuma yang yang kita lihat bahawa sekarang ni, memang memang benar lah, maknanya kita bukan hanya ada ilmu yang tertentu, tapi kita juga perlu ada ilmu dakwah itu, dan juga melalui proses-proses, dan juga saya melihat bahawa tarbiyah individu itu juga amat penting. Bukan hanya setakat ilmu spesifik atau ilmu dakwah, tetapi proses yang dilalui oleh pendakwah itu amat penting. Kerana dia perlu menghayati bahawa sasaran yang ada sekarang ni amat pelbagai, dan pada saya amat kompleks dengan suasana yang ada. Itu sajalah pandangan Prof. Tengok macam mana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tak? Yang lain? Macam ada. Prof. Apa boleh? Prof. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli tu buku? Gimana? Hantar WhatsApp kepada saya. InsyaAllah saya akan bagi maklumat. Puan Siti boleh WhatsApp. Prof. Siti. InsyaAllah. Okey, apa yang disebut oleh Prof. Shuib tadi memang betul lah. Apa nama, kita dalam zaman kita ni, cabaran yang kita hadapi memang banyak lah. Dan dia daripada, kita kata, daripada banyak penjuru. Jadi that's why yang saya buat topik ini, ya, kerana saya dapati ya ramai pendakwah uh, merasakan mereka tertekan ya kerana perkara-perkara ini. Tapi kita kena yakin ya bahawa selagi kita mengikut apa yang Allah telah perintahkan, dan kita jelas apa yang kita mahu dan kita kendaki, dan kita tahu bahawa at the end of the day Allah akan bantu kita. Maka saya rasa kita takkan rasa susah hati sangat. Tetapi dalam usaha ini kita dapati dalam Al-Quran pun begitu ya, di mana Rasulullah sendiri merasa kadang-kadang bila dia tengok kawan-kawan, ataupun bukan kawan-kawan lah, saudara-saudara dia yang lari kepada kekafiran dengan mudah. Jadi kita dapati juga kadang-kadang kita pun melihat keluarga kita pun jadi macam itu. Jadi kita tak salah risau sangat ya, kerana at the end of the day ya, sebagaimana yang saya telah sebutkan pada awal tadi ya, hidayah itu daripada Allah. Uh, Bukan salah kita. Tujuan kita hanyalah menyampaikan saja. Bila kita dah sampaikan, kita serah kepada Allah ya. Saya telah sebutkan kita ada tiga atenti ya bila kita bercakap ni dakwah ini. Iaitu kita sebagai dai kena jelas, sasaran kita juga kena jelas, dan apabila kedua-dua ini jelas, kita kena tengok pula adakah Allah rasakan itu sesuai. Kerana at the end of the day, rahmat Allah tu yang akan menentukan hidayah kita dapat atau tidak. Walaupun saya dah senaraikan ada 5, 7 perkara dan lain-lain itu hanya membantu saja. Ya. Saya cakap itu saja membantu. Tetapi sekurang-kurangnya kita dah melakukan sesuatu ya, sebagai manusia. Kita besok bila berdepan dengan Allah, yes, saya telah pastikan saya adalah da'i yang sesuai. Dan bila saya berdakwah, saya pastikan orang yang mendengar dakwah itu punya ciri-ciri tersebut. Dan at the end tu saya akan berdoa kepada Allah bahawa lebih dari itu saya tak boleh buat apa lagi dah ya, kerana itu adalah di bawah bidang kuasa Allah. So Allah akan tengoklah, kalau dia rasa dari segi rahmat dia sepatutnya dia bagi, maka dia berilah. Dan kita sebagai manusia, senjata kita hanyalah doa saja. Wallahu a'lam. Allahu alam. Prof. Saya rasa Terima kasih. Terima kasih. Yes. kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ah, Rasa itu saya boleh ambil sebagai Prof punya ni ya. Kesimpulan ya. Boleh ya? Yes. Boleh Prof. Okey. InsyaAllah
apa yang telah disampaikan pada malam ini menjadi buah fikiran, dan alhamdulillah uh, tercetuslah satu idea dan pemikiran untuk saya sendiri bahawanya kita sebagai seorang Muslim wajib berdakwah kepada kawan-kawan dan mengajak ke arah kebaikan, apa mengelakkan apa mengingati akan kemungkaran, dan juga di zaman pasca pandemik ini kebanyakan masyarakat uh, Islam sendiri hanya pada nama, bukan hanya hanya pada nama, dan di isi hatinya tidak tahu bagaimana, dan benda itu menjadi cabaran, dan insya-Allah kita sendiri boleh menghadapinya dengan cara yang betul. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah seterus. Subhanakallah. Assalamualaikum.